أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini diizinkan oleh Allah taala untuk kita kembali dapat bertemu untuk kita menyambung program pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil daripada Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau yang lebih dikenali dengan Kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang memuatkan 42 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Yahya bin Saraf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, lebih dikenali dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seorang ulama yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam usianya sekitar 45 tahun. InsyaAllah pagi ini kita akan melanjutkan kepada hadis yang ke-25, Al-Hadisul Khamis wal Ishrun, hadis yang ke-25. Baik, kita langsung saja bacakan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama sebagaimana hadis yang ke-24 yang telah kita jelaskan faedahnya yang sangat melimpah, banyak sekali, sehingga mengambil 4 sesi, 4 pertemuan, dan mudah-mudahan 4 pertemuan itu memberikan kita faedah yang besar dari sudut pemahaman dan juga yang lebih utama untuk kita menerapkannya di dalam kehidupan. Apatah lagi ia merupakan hadis qudsi yang memuatkan 10 peringatan, 10 perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Dan barang siapa yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah taala, sungguh dia telah meraih keberuntungan yang sangat besar di dunia, dan tentunya kita berhajat kepada keberuntungan di negeri akhirat. Baik, hadis yang ke-25 iaitu hadis yang menjelaskan tentang salah satu perkara yang berkaitan dengan sifat agung para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mereka berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan, kerana mereka sangat memahami tentang firman Allah taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, atau fastabiqul khairat, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Baik, mari kita
dengar apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita kesemuanya sebagai umatnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Zarr radhiyallahu an anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بطء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah SAW, berapa seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka solat seperti kami solat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa seperti juga kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun setelah mendengar ucapan sahabat Nabi SAW, Nabi SAW pun bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu semua sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? Lalu inna bi kulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan bagi setiap takbir itu juga adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan begitu juga bagi setiap tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, begitu juga setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan begitu juga amar ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun an munkari sedekah, dan begitu juga mencegah daripada mungkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan salah seorang daripada kamu bercampur dengan isterinya juga adalah sedekah. Lalu mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, adakah jika salah seorang daripada kami mendatangi isterinya, mendatangi syahwatnya, maka dia dapat pahala padanya? Dapat pahala ke? Qal, lalu Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Apa pendapat kamu sekiranya seseorang itu melampiaskan syahwatnya pada yang haram, bukankah dia mendapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajra. Maka demikian pula jika dia melepaskan syahwatnya pada yang halal, maka dia akan memperoleh pahala. Hadis riwayat Imam Muslim nombor 1006. Baik, hadis ini sungguh
Merupakan hadis yang sangat agung. Ya, agungnya di mana? Dalam beberapa perkara. Yang pertamanya faedah. Adapun tentang Abu Zar radhiyallahu an, ya, telah berlalu penjelasannya, tapi ada sedikit tambahan. Ya, Abu Zar radhiyallahu an secara ringkasnya adalah namanya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan Al-Ghifari radhiyallahu an. Dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi SAW yang paling awal sekali masuk Islam. Orang yang keempat atau yang kelima. Ya, dan dia adalah seorang yang sangat zuhud. Ya, seorang yang sangat jujur. Ya, ilmu dan amalnya pemberani, menyatakan kebenaran, tidak takut celaan. Dan dia unik. Ya, dia hidup seorang-seorang, dia mati seorang-seorang. Dan kematiannya disolatkan oleh ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang yang sangat zuhud, meninggalkan dunia. Ya, tetapi seorang yang sangat alim, seorang ahli ibadah. Ya, Abu Zar radhiyallahu anhu dia masuk Islam ketika mana dia mendengar Nabi SAW sedang berdakwah. Lalu dia datang secara sembunyi-sembunyi dan dia ya duduk di Kaabah, kawasan Kaabah itu. Ya, dan dia selama sebulan dia melihat dan memerhatikan dan dia mencari orang yang dikatakan Rasul, yang mengaku Rasul. Ya, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membawa menginap di rumahnya ya selama beberapa hari. Akhirnya Sayyidina Ali tanya dia, apa tujuan kamu datang sini wahai orang asing? Lalu dia menceritakan tentang Rasul itu. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun bawa dia bertemu Nabi SAW secara sembunyi. Akhirnya dia langsung saja terus masuk Islam. Ya, Nabi SAW tanya, kamu duduk sini berapa lama? Sebulan. Apa yang kamu makan? Aku hanya minum air zam-zam selama sebulan. Ya, jadi dia minum air zam-zam selama sebulan. Maka pada itulah Nabi SAW pun menjawab, sesungguhnya air zam-zam itu memberkah dan makanan bagi orang yang lapar serta ubat bagi penyakit. Jadi Abu Zar radhiyallahu an beliau banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Ya. Dia meninggal di satu tempat bernama Rabazah. Dia hidup secara sederhana dan dia juga pernah ikut berperang, ya, berjihad. Dan kemuncak jihadnya adalah pada zaman Umar radhiyallahu an ketika tentera pasukan Umar radhiyallahu an menakluk Baitul Maqdis. Ya, beliau radhiyallahu an meninggal pada tahun 32 Hijrah di Rabazah. Baik, inilah sahabat Nabi SAW di antara sahabat yang awal memasuki Islam. Dan ini di antara hadis yang sangat agung yang datang daripada beliau radhiyallahu an. Begitu juga hadis yang ke-24. Baik. Faedah yang pertama daripada hadis ini adalah yaitu tentang betapa ya kesungguhan beberapa orang sahabat Nabi SAW. Sahabat yang miskin. Ya, sahabat yang miskin. Mereka datang kepada Nabi SAW mengadu hal mereka. Mengadu urusan mereka. Apa yang mereka adukan itu bukan urusan dunia. Padahal itulah yang lebih patut mereka buat pengaduan pada Nabi SAW, menjelaskan tentang keadaan diri mereka orang miskin. Tapi tidak. Mereka bukan mengadu pada Nabi SAW tentang kemiskinan yang mereka alami. Tetapi yang mereka datang adalah untuk mengadu dari hal tentang amal ibadah mereka. Ya, berbanding dengan amal ibadah orang kaya. Sungguh menakjubkan. Ya. Jadi, apa yang mereka datang kepada Nabi SAW mengadu tentang nasib mereka dari urusan akhirat. Dahlah mereka miskin, mereka merasakan rendah diri apabila dibandingkan dengan orang kaya. Orang kaya, ya, orang kaya yang bagaimana nih? Orang kaya yang bertakwa kepada Allah. Mereka orang miskin yang bertakwa kepada Allah. Ya, datang pada Nabi SAW mengadu. Sebagaimana mereka disebut di sini, zahaba ahlud dusuril bil ujur. Ya, orang kaya pergi bawa banyak pahala. Ya, orang kaya banyak pahala. Mereka solat, kami pun solat, sama dapat pahala. Mereka berpuasa, kami pun berpuasa, sama dapat pahala. Tapi yang membezakan kami dengan mereka ini adalah iaitu yang mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mafhumnya kami ni miskin, nak sedekah apa dengan harta? Jadi kami ketinggalan. Hebat tak ni? Bandingkan dengan orang zaman sekarang. Mereka bersaing dalam urusan apa?
Ya, bukan dalam urusan akhirat, tapi dalam urusan dunia. Ya, orang kaya dengan orang kaya bertanding. Ya. Saling bersaing dalam meraih kekayaan. Siapa yang paling kaya? Bangga dia masuk dalam senarai nama orang kaya. Ya. Orang miskin pula dia berfikir bagaimana nak mengangkat kemiskinan dari diri mereka. Tak salah. Tapi yang membezakan, yang salahnya adalah mereka tidak bersaing dalam hal urusan agama. Jadi hadis ini merupakan pukulan, cambuk rotan yang memukul setiap orang yang bersaing dalam urusan dunia tapi tidak bersaing dalam urusan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat betapa kesungguhan yang bersangatan, betapa prihatinnya para sahabat Nabi SAW yang mereka merasakan ketinggalan dalam urusan ibadah. Kerana mereka telah dikalahkan oleh orang-orang kaya yang bertakwa. Dan yang ketiganya adalah betapa cemburunya orang-orang miskin terhadap orang kaya. Terhadap apa? Urusan akhirat. Mereka tak cemburu pada orang kaya yang kaya dari sudut dunia. Mereka tak dengki pun. Tapi yang mereka cemburunya adalah dalam urusan apa? Akhirat. Dan ini menunjukkan betapa para sahabat Nabi SAW mereka tidak terkesima dengan nikmat dunia. Kerana Nabi SAW telah mendidik mereka bahawa dunia ni tidak ada apa-apa nilainya. Dan betapa para sahabat Nabi SAW, sama ada yang kaya atau yang miskin, beriman dengan ucapan Nabi SAW. Mereka kaya, tapi kaya tidak menyebabkan mereka lalai daripada Allah. Mereka miskin tidak menyebabkan mereka terkesima dengan untuk siang malam bagaimana nak menjadi kaya. Apa yang mereka lakukan, kedua-dua kelompok ini, miskin dan kaya, mereka siang malam berusaha untuk bagaimana memperbanyakkan amal agar menjadi orang yang beruntung di negeri akhirat. Inilah yang membezakan di antara generasi yang terbaik umat ini, iaitu para sahabat Nabi SAW berbanding dengan generasi yang datang setelahnya, khususnya di zaman sekarang. Zaman sekarang, orang kaya, orang miskin terkesima dengan dunia. Orang miskin tengok orang kaya, alangkah baiknya kalau aku jadi seperti orang kaya. Banyak duit, mewah hidup, tak mengalami kesusahan. Orang kaya pula makin lama makin ingin bertambah kaya. Mengumpul duit sebanyak-banyaknya. Makin tamak sehingga sanggup mendapatkan kekayaan menerusi jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang kaya dan orang miskin, hadis ini adalah pemukul kepada diri mereka. Menyebat diri mereka dengan sekuat-kuatnya agar kembali insaf, sedar bahawa hidup kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari penghisaban, hari pembalasan. Kerana ketika itu Allah Taala mengingatkan kita, yauma la yanfa'ulun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika mana tidak berguna harta benda. Allah mulakan dengan harta benda. Kemudian anak pinak yang kamu bangga-banggakan di dunia dulu, melainkan orang yang datang dengan hati yang selamat. Apa makna hati yang selamat? Qalbun salim, orang yang datang dengan tauhid yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Maknanya dia datang dengan membawa banyaknya amal ibadah, pahala yang dia hadapkan kepada Allah, dan dia berharap agar dapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Hadis ini menjelaskan betapa sungguh murninya hati, bersihnya para sahabat Nabi SAW yang susah ni, yang miskin. Sehingga mereka merasa sangat cemburu kerana mereka ditinggalkan dalam persaingan urusan akhirat. Dan ini cemburu atau dengki yang berbentuk positif yang dibenarkan dalam agama. Dan inilah dengki yang sangat dituntut, yang banyak orang meninggalkannya. Yang berlaku sebaliknya, mereka dengki dalam urusan melihat orang sedang, orang kaya, orang itu meraih nikmat, gelaran, pangkat, kedudukan dan sebagainya, dia dengki. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia dalam urusan duniawi. Tapi dia tak pernah tersentuh hatinya untuk dengki dalam urusan akhirat. Padahal itulah yang dituntut. Sebab itu Nabi SAW beri kaedah. Dalam urusan dunia, jangan kamu dengki dengan orang atas. Jangan banding diri kamu dengan orang yang berada di atas kamu. Kata Nabi SAW, unzuru ila man asfala minkum
Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdadu ya bi ni'matillah. Ya. Unzuru, perintah Nabi SAW. Perhatikan. Ya, hendaklah kamu perhatikan ila man. Ya, kepada seseorang yang berada di bawah kamu. Yang unzuru. Ya, perhatikan. Ya, kepada orang yang berada di bawah kamu. Dan jangan kamu perhatikan orang yang berada di atas kamu. Ila fauqakum. Sebab apa? Ini dalam urusan apa ni? Dalam urusan dunia. Ya, fahuwa ajdaru alla tazdadu ya nikmat Allah. Nescaya kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah kurniakan pada kamu. Maknanya apa? Dalam urusan dunia jangan tengok orang atas. Tengok yang bawah. Akibatnya kita akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun aku tidak memiliki rumah, hanya sewa. Tapi orang tersebut, dia langsung tidak ada rumah. Gelandangan. Ya, rumahnya, atapnya adalah langit, lantainya adalah tanah. Ataupun lantainya adalah ya, laluan pejalan kaki 5. Ataupun lantai rumah kedai, rantai rumah orang. Atapnya juga begitu. Dia tidak memiliki rumah. Kita Alhamdulillah ada rumah sewa. Orang yang memiliki rumah sewa pula, Alhamdulillah ya Allah, rumah sewa aku walaupun kecil. Ya, ada lagi orang yang rumah sewanya lebih kecil daripada aku. Aku Alhamdulillah ya Allah, rumah sewa aku duduk satu keluarga. Walaupun sempit. Ya, orang tersebut pula, ya dalam satu rumah sewa ada 3 keluarga. Hanya mampu menyewa bilik saja. Nampak tak? Ya. Kalau banding ke atas, ya apa jadi? Kita akan stres. Rasa tak pernah cukup. Ya, aku rumah sewa sejak daripada muda sampai ke cucu. Cicit. Ya, orang sebelah tu Masya Allah rumahnya banglo. Ya, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Maka itu akan menyebabkan kita meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi dalam urusan akhirat, hendaklah kita melihat orang yang berada di atas kita. Ini yang patut. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita. La hasada illa fisnatain. Ya, tidak boleh hasad kecuali terhadap 2 orang ini. Yaitu rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Yang pertama kita boleh dengki dengan orang ini. Sebab apa? Mereka telah mendahului kita dalam melakukan amal soleh. Iaitu seseorang yang telah Allah berikan harta. Lalu dia menggunakan harta itu di jalan kebenaran. Inilah dia orang yang memiliki harta adalah orang yang kaya. Ya. Dan kaya itu bertingkat-tingkat. Tapi ada harta boleh bagi pada orang, maknanya dia kaya. Ya. Orang kaya yang bertakwa. Dan kita selalu sebut. Ya, okla. Orang kaya, okia. Orang kaya ingat Allah. Orang kaya ingat akhirat. Okia. Jadilah orang kaya seperti itu. Yang kedua yang boleh kita hasad, boleh kita dengki. Yaitu warajulun atahullahul hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yaitu seseorang yang Allah berikan dia hikmah, ilmu. Lalu dengan ilmu itu dia ya memutuskan perkara dengannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Jadi 2 saja. Orang yang memiliki harta, dia menginfakkannya untuk jalan Allah. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu, maka dengan ilmu itu, maka dia mengajar dan menyampaikan. Itu yang boleh kita dengki, yang kita dituntut. Ya. Seperti mana para sahabat Nabi SAW tadi yang miskin datang mengadu pada Nabi SAW tentang orang kaya. Ya, memang orang kaya ni dia beramal rukun-rukun Islam sama dengan orang miskin. Sebab itu kewajipan seluruh ya orang yang beriman. Tapi yang melebihkan mereka itu adalah bahawa mereka Allah kurniakan harta. Banyak duit. Ya, emas, perak, bagai-bagai. Ya, ladang, kebun, tanah, rumah sewa, kereta, pelbagai. Kaya dia. Jadi orang miskin mengadu, kami ditinggalkan jauh ni oleh mereka ni, macam mana ni kami nak bersaing. Mereka rasa sedih, rasa rendah diri. Sebab tak terkejarkan oleh mereka dengan orang kaya. Jadi hadis ini juga memberikan faedah yang sangat agung. Apa dia? Iaitu keutamaan orang kaya yang bertakwa kepada Allah dan keutamaan orang miskin yang bertakwa kepada Allah. Setiap kelompok ini Allah berikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kelompok yang satu lagi. Orang kaya selalunya kita nampak negatif di persepsi kita. Ya, sebab kita ikut neraca orang kaya pada persepsi kita. Kebanyakan kita nampak orang kaya sering lalai dan lupa pada Allah. Dan itulah realitinya. Itu benar dari satu sisi.
Tapi dari satu sisi Allah memuliakan orang kaya berbanding dengan orang miskin. Ya, sehingga dalam hadis disebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa uhadditsukum hadisan fahfazu." Qala innamad dunya li arba'ati nafar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis lain? Aku ingin mengkhabarkan pada kamu, aku akan khabarkan pada kamu tentang satu perkabaran, maka peliharalah. Ingat ni. Apa yang akan Nabi SAW sampaikan ni, ingat ni. Because this is very important. Ya, important apa? Clarification. Nabi SAW nak buat klarifikasi. Sesungguhnya dunia ini hanya 4 golongan manusia. Dunia ni untuk 4 ni. Yang pertama siapa? Untuk siapa? Abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahaza bi afdil manazil. Ya, kelompok yang pertama, dunia ni untuk siapa? Seorang hamba yang telah Allah berikan rezeki berupa harta dan ilmu, lalu ya, dengan rezeki tersebut dia bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahim, dan dia tahu bahawa Allah memiliki hak di dalamnya. Inilah kedudukan yang paling afdal. Nampak ni? Ni kelebihan siapa ni? Orang kaya. Tambah pula orang kaya tu Allah beri rezeki dia, dan rezeki apa yang Allah bagi pada orang kaya ni? Harta dan ilmu. Ya, ni orang kaya bertakwa, dia ada harta. Ya. Dia ada ilmu, maka dia gunakan hartanya itu untuk jalan ketakwaan. Itu satu sudut. Satu sudut, dia memiliki harta. Ya. Tapi ya, dengan harta itu walaupun dia bukan ustaz, bukan ustazah, maka dia ya menyediakan sarana-sarana untuk ustaz dan ustazah datang mengajar. Atau dia sponsor mereka itu untuk mengajar dan mengajar berdakwah. Ya, dia buat di rumahnya ada tempat majlis ilmu, dia buat musalla, dia buat dewan. Dia tak pandai mengajar, tapi dia ada harta. Maka dia persiapkan salah satu sudut di rumahnya untuk tempat majlis ilmu. Maka dipanggillah ustaz, tuan guru datang untuk mengajar, dan dia pun memanggil rakan-rakannya, jiran-jirannya untuk datang belajar. Nampak tak? Jadi ini orang kaya menduduki ranking nombor 1 di dunia. Ya. Dan betapa orang kaya seperti itu kita akan temui di mana-mana. Tetapi mereka itu adalah qalil, ghuraba. Orang kaya bertakwa, ghuraba. Istimewa tak? Istimewa. Kerana apa? Harta itu tidak melalaikan mereka daripada Allah. Ya, kerana mereka tahu Allah mengingatkan mereka. Ya. Jangan harta dan anak pinak itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah ya, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawaun. Yaitu yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan rezeki berupa ilmu dan tidak diberikan rezeki berupa harta. Ni kira istilah orang miskin tadi. Harta tak ada tapi ilmu ada. Macam para sahabat Nabi SAW, betul kan? Ada tak ilmu dia? Ada. Nabi SAW mendidik mereka, mengajar mereka, tengok datang kepada Nabi SAW untuk mendapat faedah ilmu, tanya, mengadu hal. Lalu Nabi SAW bagi ilmu nanti, sekejap lagi. Ilmu apa yang Nabi SAW berikan kepada mereka? Setelah mereka mengadu tentang mereka telah ditinggalkan oleh orang-orang kaya dalam hal amal ibadah, iaitu yang tak dapat mereka lakukan, iaitu bersedekah dengan harta benda mereka. Jadi kelompok kedua, seorang hamba yang telah Allah berikan rezeki berupa ilmu dan tidak diberikan rezeki berupa harta. Namun dia adalah orang yang jujur dalam berniat. Para sahabat tadi jujur tak? Jujur. Nak tahu amal apa ni boleh kami lawan orang kaya ni. Ya, di mana dia berkata, jika saja aku memiliki harta, sungguh aku akan beramal seperti amalan si fulan. Dia ada ilmu tapi tak ada harta. Lalu dia berniat, kalau aku jadi macam orang kaya tu, ada harta, tentu aku nak buat macam orang kaya itu. Apa akibat? Maka sehingga pahala mereka berdua adalah sama. Jadi kedudukan mereka dari sudut pahala sama. Dengan niat itu, hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya niat. Nakkan kebaikan tapi tak mampu, tak ada arah, tak ada jalan. Sebab tak ada benda tu nak dibuat. Niat ada. Inilah pentingnya cita-cita, impian. Kalaulah aku jadi orang kaya. Duduk seorang-seorang. Kalaulah aku jadi orang kaya
Aku akan bantu banyaknya orang susah di kampung aku. Kesian banyak orang berhutang. Kesian banyaknya orang yang diuji dengan musibah COVID ni. Hilang pekerjaan. Ya. Habis satu benda dia jual. Kereta dia hilang, dah digadaikan. Ya, motor dia semua tak ada dah. Tinggal basikal buruk je. Itu pun orang bagi, jiran. Dan jiran aku yang sebelah kanan pula dah mengusungkan rumahnya balik ke kampung kerana tak mampu lagi dah nak menanggung kehidupan. Alangkah baiknya kalau aku jadi orang kaya, aku akan tolong mereka semuanya. Masya Allah. Ini juga peringatan keras pada orang kaya. Orang kaya yang tak rasa apa-apa terhadap kesusahan orang di zaman sekarang. Tetap dia dalam keadaan begitu. Lena dia buai dengan kekayaan. Tak peduli pun, dia tak pernah rasa pun. Duduk seorang fikir. Walaupun di kiri kanan dia orang kaya, tak ada orang miskin. Orang miskin ada jauh daripada dia. Barangkali di kampung dia. Ya, barangkali di utara, di selatan. Ramai orang miskin. Padahal dia tengok, dia baca hari-hari dalam Facebook. Ya, macam-macam lah. Dia buat steady je. Tak pernah rasa dia, ya Allah, kesiannya orang miskin. Ya, kalau aku boleh dapat bantu mereka, aku akan bantu mereka, ya Allah. Tak ada langsung rasa macam tu. Tak ada rasa. Okey, duit aku dalam simpanan akaun bank ni adalah dalam 20 juta. Contoh. Dia orang kaya lah, 20 juta ambil banyak. Ya. Aku nak allocate lah 1 juta. 1 juta je nak ambil pun. Bukannya 5 juta. Kalau 5 juta pun tak boleh bekas. Ibarat air dalam cawan, dia ambil setitik. Bukanlah laut dalam cawan. Ya. Aku nak allocate 1 juta. Nak cari orang miskin. Misinya adalah mencari orang miskin. Ya, pergi ke mana kampung. Tanya. Terutamanya orang yang terlilit dengan hutang. Itu miskin lah. Ya, istilah muflis lah tu. Cari. Berapa hutang? Apatah lagi ni nak masuk sekolahan. EPF pun tak lepas-lepas lagi. Sian orang miskin. Itulah harapan dia. Duit dia pun. Wahai kerajaan, kasihanilah rakyatmu yang miskin. Rasalah degup jantung mereka. Ya. Tidakkah kamu pernah mendengar hadis Nabi SAW? Barang siapa yang mengangkat kesulitan seseorang, maka Allah akan angkat kesulitan kamu nanti di negeri akhirat. Apatah lagi kamu pemimpin. Jangan risau masa depan. Yang naklah dirisau sekarang. Jangan kamu takut. Bukankah Allah telah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Bukankah Allah telah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Besar tanggungjawab kamu. Wahai para pemimpin, wahai orang kaya. Lihat hadis ini menampak orang kaya khususnya. Ya, yang masih terbuai terlena dengan kemewahan hidup. Ya. Maka tapi di sini apa pelajaran lagi hadis ini, hadis tambahan ni. Menunjukkan orang kaya ni memang sulit nak dipintas oleh orang miskin, buat macam mana pun. Tapi itu Allah telah lebihkan mereka. Sebab nanti akan datang hadis Nabi SAW menjelaskan. Ya, nanti ada lagi hadis, orang kaya pun buat macam kami juga sedekah. Dalam hadis lain diriwayatkan. Tengok Nabi SAW sebut. Nanti kita tengok hadis. Kita baca terus. Nak sebut ni orang kaya ni, Masya Allah, Allah beri mereka keistimewaan. Ya. Ya, baik. Mana hadis ya? Ni hadis ni. Ya. Baik. Kita baca hadis lain yang semakna dengan hadis ni, tapi dia ada tambahan. Nabi SAW pada suatu ketika bertanya pada para sahabat. Ya. Ini para sahabat muhajirin, fakir. Ya. Ini daripada riwayat Abu Hurairah. Ya, orang fakir, para sahabat yang fakir, miskin daripada kaum muhajirin mendatangi Nabi SAW. Dan mereka berkata, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa darjat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Dia orang kaya yang bertakwa. Lalu Nabi SAW tanya, apa itu? Para fakir muhajirin pun jawab, mereka solat seperti kami solat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka dapat bersedekah sedang kami tak dapat, dan mereka memerdekakan hamba sahaya sedang kami tidak dapat juga. Dua amalan yang besar ni orang kaya buat. Bersedekah. Memanglah orang miskin tak boleh nak bersedekah lah, apa ada. Dia pun harap sedekah daripada orang kaya. Kemudian memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba ni adalah amalan yang besar. Sehingga Nabi SAW sebut, seorang tak akan dapat memberikan hikmat kepada kedua bapa mereka. Mereka memerdekakan mak ayah dia. Mak ayah dia jadi hamba, dia merdekakan. Baru setara. Sulit. Ya. Lalu Nabi SAW menjawab, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Mahukah kamu aku ajarkan sesuatu yang dengannya kamu dapat menyusul orang yang telah mendahului kamu?
Menyusul aja, tak boleh mengatasi orang kaya. Nabi SAW menyusul aja. Hadis ni. Dan dengannya pula kamu mendahului orang-orang setelah kamu. Orang setelah kamu. Ya. Dan tidak ada pun yang lebih baik daripada kamu kecuali orang yang melakukan seperti yang kamu lakukan. Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Nabi SAW. Ni nanti akan faedah. Faedah ni, hadis ni sama dengan faedah hadis tadi. Iaitu apa? Nabi SAW sangat lemah, lembut, sayang pada para sahabat. Jadi Nabi SAW kesian tengok para sahabat miskin ni. Dia nak juga jadi macam orang kaya dalam kelebihan beramal. Ya, Nabi SAW, memang Nabi SAW sangat dikenali dengan sifat ini. Ya, ruhama, ya, sayang, ya, sangat mengasihi umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Masya-Allah. Sayang Nabi SAW pada umat dia. Ya, para sahabat Nabi SAW datang mengadu, Nabi SAW tak pernah hampakan mereka. Nabi layan dengan terbaik. Apatah lagi yang datang fakir miskin. Nabi pandang mereka dengan wajah kasihan, sayang. Ya, orang miskin mengadu. Padahal Nabi SAW yang diadu itu pun miskin. Bahkan lagi miskin pada mereka. Betul kan? Kita belajar Syama'il Muhammadiyah. Ya, sebulan rumah Nabi SAW tak berasak. Makan pun sebutir kurma. Selalu tak ada makanan di rumah. Berpuasa Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tak pernah mengeluh dalam urusan dunia. Tapi Nabi SAW khawatir umatnya kalau dibentangkan dunia, mereka akan lupa pada akhirat. Dan itulah yang berlaku, kekhawatiran Nabi SAW. Ya, Nabi SAW sayang. Ya, Nabi SAW pun buat ucapan. Seolah-olah apa? Untuk mengembirakan. Sebab itu, tengok. Manusia yang terbaik siapa? Yang memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang. Dan Nabi SAW contohkan. Tapi Nabi SAW bukan berpura-pura. Hakikat. Ya, beri khabar gembira. Baik, nanti kita akan sebut apa khabar gembira Nabi SAW terhadap keluhan dan aduan para sahabat tadi. Lalu Nabi SAW jawab dalam hadis ini sama dengan hadis tadi. Naklah kamu mengucapkan tasbih, takbir, tahmid di akhir setiap solat. Sebanyak 33 kali. Ya. Maka periwayat hadis ini berkata, maka orang-orang fakir kaum mujahidin itu kembali menemui Rasulullah SAW berkata, dah dapat jawapan tu, dah dapat dah amalan tu. Lepas tu datang semula pada Nabi SAW. Dia kata apa? Saudara kami yang kaya pun telah dengar apa yang kami kerjakan. Lalu mereka pun buat benda yang sama. Orang kaya dengar ni, kami dah buat-buat. Orang kaya ni rupanya orang kaya. Masya Allah. Orang kaya pun berlumba juga. Tak boleh tengok. Para sahabat yang fakir ni beramal ibadah. Tak boleh jadi ni. Kami pun kena juga. Macam mana nak lawan? Beza tak orang kaya? Ya. Para sahabat Nabi SAW yang kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Utsman radhiyallahu anhu kaya. Abu Bakar As-Siddiq kaya. Sa'ad bin Ar-Rabi' kaya. Ramai para sahabat dia. Kaya ramai juga. Tapi yang miskin ramai. Ahli sufah miskin semuanya. Siapa ketua ahli sufah yang miskin tu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi waktu zaman Nabi SAW miskin. Tapi setelah itu mereka kaya. Tapi mereka kaya tetap bertakwa kepada Allah. Sebab Nabi SAW telah menyiapkan platform. Foundation yang kukuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia pernah dilantik menjadi gubernur. Di zaman siapa? Zaman siapa tak ingat. Ya, zaman sahabat atau zaman Muawiyah tu. Kayu, baju dia indah, cantik. Padahal sebelum tu dia ahli sufah, miskin. Pakaian pun lusuh, barangkali cuma camping. Menunjukkan apa? Para sahabat faham. Dunia ni tak memberi bekas langsung pada mereka. Dan mereka faham. Ya, itu di antara anugerah nikmat Allah ketika mereka telah diberikan kekuasaan. Ya, harta benda Allah datangkan kepada mereka. Maka benarlah firman sabda Nabi SAW. Man kanatil akhirah hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghibah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama dia, keutamaan, kepentingan dia nombor satu, maka Allah akan datangkan dunia kepadanya. Ya, Allah akan datangkan kekayaan dalam hati dia. Dia kaya hati dia. Ya, akhirat akan dapat kelapangan, ketenangan, iman. Ya, itu nombor satu. Nombor dua apa? Dunia akan datang pada mereka dalam keadaan tunduk dan hina. Dalam keadaan mereka tidak meminta, tidak berhajat, dunia datang. Itulah para sahabat. Ya, Allah berikan mereka kekayaan yang melimpah ruah daripada kerajaan yang telah berkurun lamanya hidup tegak di atas dunia. Kerajaan Rum dan Parsi jatuh. Segala harta benda kekayaan mereka, emas, perak, bagai-bagai semua menjadi rampasan perang umat Islam. Mereka bayar jizyah lagi. Ya, setiap tahun. Para sahabat telah bertukar wajah menjadi orang kaya yang asalnya miskin. Tapi kaya mereka di tangan, bukan di hati. Tak macam kita, kayanya di hati, bukan di tangan. Faham? Ya. Kaya mereka itu di tangan.
Dipegang tidak terlalu kuat, tak kedekut. Pegang tu harta, tak dapat lepas. Dan tidak dibuka terlalu luas, membazir. Ni nampak orang kaya. Ada tak menjadi? Orang kaya biasa kena sifat ni. Membazir satu bab, satu lagi kedekut. Kedekut untuk bersedekah. Kedekut untuk menolong orang susah. Ya. Alangkah baiknya dia belajar untuk satu jalan yang memberikan keutamaan pada dia negeri akhirat. Dia cari ya orang miskin yang belajar di universiti, ambil jurusan. Contoh, ya ada pelajar nak belajar Al-Quran dan As-Sunnah, berjalan di atas manhaj salah. Miskin. Dia sponsor sampai habis. Ya. Jadi pelajar tu selamat, tak payah buat PTN. Tak payah berhutang. Dah lah miskin. Berhutang lagi. Cukup. Berapa total? Ya, total pun tak banyak. Katakanlah round figure 50,000 for 4 years. Campur makan minum dia sekali. Ya. Duit kita tadi 20 juta. Setakat 50,000. Langsung tak berbekas. Ya, setahun je. Ya, bank bagi dividen. Ya, keuntungan bukan 50,000. Ya, barangkali 500,000. Tak berbekas langsung. Seolah-olah dia tak keluar apa-apa. Nampak tak? Bayangkan ini nanti dia keluar. Dia jadi pengajar. Mengajar ke mana-mana. Pahala, ya Allah. Lebih bernilai daripada 20 juta yang dia simpan. Bukan yang 50,000 dia bagi tadi. Untuk sponsor. Nampak tak? Itu adalah orang yang cerdas. Ni, nak bersedekah yang cerdas. Yang dapat faedah berpanjangan, kekal. Jadi apa? Sedekatun jariyah. Ya. Baik. Jadi Nabi SAW sebut begitu, orang kaya pun macam tu juga. Buat juga macam kami. Para sahabat datang balik mengadu kepada Nabi SAW. Ya. Ya. Maka Rasulullah pun bersabda, ya, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kurnia Allah yang diberikannya pada siapa yang dikehendaki. Maknanya mereka dah, ya, itulah kurniaan Allah, kelebihan Allah yang Allah beri pada orang kaya. Maka orang kaya yang bertakwa bersyukur kepada Allah. Kamu menduduki tangga pertama di dalam dunia ni. Ranking nombor 1 orang kaya yang bertakwa. Nombor 2 orang miskin tapi berilmu. Pahala sama tapi kedudukan tetap tak sama. Yang kaya itu nombor 1 di sisi Allah. Ya, itu di antara hadis yang menyebutkan keutamaan orang kaya. Adapun orang miskin, mereka juga memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh orang kaya. Dan ini wajib kita bersyukur pada Allah. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tak bersyukur pada manusia, dia tak bersyukur pada Allah. Apa istimewa orang miskin ni? Ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Ya. Sehingga Nabi SAW meminta kita agar apa? Iaitu dekat dengan orang miskin. Dan ini adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu an. Sungguh kita telah dengar hadis yang pertama, hadis kursi Abu Zar radhiyallahu an yang meriwayatkan. Yang kedua ini hadis juga Abu Zar radhiyallahu an. Yang ketiga ini juga hadis daripada Abu Zar radhiyallahu an. Ya, yaitu Abu Zar radhiyallahu an berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Kekasihku Rasulullah SAW telah berwasiat kepada aku dalam 7 perkara. Jadi hadis-hadis ni kalau kita tengok memang merupakan ciri khas Abu Zar radhiyallahu an. Padan dengan dia hadis ni. Dia orang miskin, bukan miskin dia zuhud. Dia tak nak harta, padahal dia boleh saja. Dia pilih hidup zuhud. Sangat zuhud hidup dia ni. Ya, tak inginkan kekuasaan apa pun tak ingin. Tapi pernah dia datang minta kekuasaan. Dan Nabi SAW larang ni. Ya. Itu hadis di antara dalil dilarang meminta jawatan. Ya, ada perbahasan dalam bab pemerintahan. Dia datang, ya. Nabi SAW bagi wasiat pada Abu Zar radhiyallahu an. Very specific to this sahabah and also for us. Tapi ciri khasnya kena pada dia. Apa kata Nabi SAW? Bihubbil masakin wa an adnuwa minhu wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fauqi. Itu dua yang berkaitan dengan hadis ni. Yang lain tu, Masya Allah, besar sekali faedah. Apa wasiat Nabi SAW pada Abu Zar radhiyallahu an? Yang pertama, supaya aku menyintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Nampak tu? Nombor 1. Yang kedua, beliau memerintahkan agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat pada orang yang di atasku. Tadi kan hadis tu keutamaan. Ya. Yang ketiga, silaturahim dan sebagainya. Jadi Nabi SAW berwasiat yang pertama, iaitu hendaklah apa? Ya, berkawan, dekat, cinta kepada orang miskin. Ya.
Dan wasiat ini walaupun khusus pada Abu Dzar radhiyallahu anhu, tapi juga khusus untuk kita. Jangan kamu menjauhkan diri daripada orang miskin. Mentang-mentang kaya tak nak kawan dengan orang miskin. Kaya sikit aja, bukan kaya banyak pun. Tak nak dah kawan miskin, buat tak tahu, tengok sebelah mata aja, tengok pandangan orang miskin dengan jijiknya. Masya Allah. Apatah lagi orang selalu terpengaruh by first impression. Tengok je penampilan, compak camping, busuk, dengan anak mata je mencepik-cepik lagi. Dia tak tahu orang miskin tu mulia di sisi Allah. Bila orang miskin tanya, buat tak tahu, buat tak nak je. Layan dia. Buang sifat ego sombong kamu. Apatah lagi orang miskin tu comot, nasi ada kat tepi ini. Layan dia sebagaimana Nabi SAW layan para sahabat yang miskin. Tengok. Jadi orang miskin, Nabi SAW perintahkan kita sayang mereka. Kesian nasib mereka. Tengok Allah uji mereka dengan kemiskinan. Bayangkan, kita tengok mereka dengan pandangan insaf diri. Ya Allah, kalau aku lah berada di posisi itu, bagaimana aku tak tahulah keadaan seperti itu. Betul kan? Tu orang kaya tu, position themselves. Letak, put their self on their shoes. Cuba kau jadi miskin macam mana? Kau harapkan simpati orang, betul kan? Supaya bantu, tolong. Santuni kami. Tu bila tengok orang miskin begitu keadaannya, kita turun our level. Make our level equal to them. Not stay with our level. Ni masalah manusia ni. Dia tengok orang miskin, dia tetap ada jarak, gap, dia kaya, orang tu miskin. No. Inilah orang yang good interpersonal skill. Tengok Nabi SAW bila berusaha dengan orang miskin, Nabi SAW layan dengan cara yang terbaik. Sehingga Allah tegur Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW didatangi oleh orang kaya nak berkumpul, orang kafir Quraisy tu. Ketika itu ada orang miskin bersama Nabi SAW. Siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum, para sahabat buta lagi. Nabi SAW nak berpaling, suruh diusir. Tapi kemudian Allah tegur Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW berkumpul dengan orang miskin, datang beberapa pemuka Quraisy nak berbicara dengan Nabi SAW. Tapi orang kafir Quraisy tak nak duduk dengan Nabi SAW. Sebab apa? Ada orang miskin di kalangan sahabat. Dia kata boleh duduk dengan Nabi SAW. Nabi nak berceramah pada dia dengan harapan mereka masuk Islam. Tapi dia kata syarat, kamu usir dulu orang miskin-miskin ni. Padahal orang miskin tu adalah sahabat Nabi SAW. Maka ada keinginan Nabi SAW dalam hati dia. Ya betul lah, nak usir lah. Tujuan Nabi SAW bukan nak menghina para sahabat tu, tapi apa? Nak beri ruang masa untuk Nabi SAW berdakwah pada orang kafir musyrikin. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat. وَلَا تَدْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Jangan engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan wajahnya. Tu. Mereka lebih mulia daripada orang kaya tu. Tu orang kaya kafir. Ini orang miskin tapi sahabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka lebih mulia. Jangan kamu ikut kehendak orang kafir itu. Nampak tu? Dan kita ini dilarang untuk menyombongkan diri terhadap orang miskin khususnya. Sebab sombong itu tak akan membawa kita ke syurga. Jadi orang miskin ini, apa keistimewaan mereka? Orang miskin, keistimewaan mereka bersama dengan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW miskin. Nabi sebenarnya bukan miskin, tapi Nabi SAW tak nak hidup cara kaya. Sebab dunia ni tak ada nilai pada Nabi SAW. Padahal Nabi menjadi Rasul, pemerintah, pemimpin. Boleh saja Nabi SAW mengaut kekayaan sebanyak-banyaknya. Walaupun Nabi SAW mendapat harta rampasan perang, hak Nabi SAW dapat harta rampasan perang. Nabi SAW diberikan hadiah. Tapi benda-benda itu hadiah rampasan perang tak lama berada di rumah Nabi SAW. Nampak tak? Sekejap je Nabi SAW akan agih-agihkan, berikan kepada para sahabat yang miskin, yang memerlukan. Kalau Nabi SAW himpun hasil harta rampasan perang, barangkali istana rumah Nabi SAW. Faham? Nampak? Tapi Nabi SAW tidak begitu. Ini menjadi pengajaran khusus bagi orang yang diberikan kekuasaan. Contohi hidup Nabi SAW. Jangan melampaui batas, bahkan menyalahgunakan kekuasaan. Kaya seadanya. Tak salah kamu jadi kaya, tapi jangan kaya dapat daripada hasil yang salah. Tengok Nabi SAW menunjukkan contoh pemimpin teladan. Baik. Jadi Nabi SAW hidupnya susah. Maka Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya yang susah.
Jadi para sahabat Nabi SAW tak adalah perasaan apa? Iri hati pada Nabi SAW. Betul kan? Ui, kaya pemimpin. Kita rakyat miskin. Akan ada dengki. Ketika kita susah dia, pemimpin kaya-kaya. Tak ada pula dia nak potong gaji dia. 50%. Masuk tabung untuk bantu rakyat. Ha, tu. Ya. Pada Nabi SAW berlaku tak? Tak. Yang berlaku mereka mengadu bukan urusan dunia. Sebab orang miskin nak mengadu apa pada Nabi SAW? Macam mereka juga Nabi ni. Ya, tak kaya. Makan pun sangat. Ya. Sederhana. Apa yang ada itu yang Nabi SAW makan. Tak pernah cerewet kalau tak ada berpuasa. Apa yang mereka adu adalah urusan akhirat. Kita mengadu urusan apa? Dunia. Dunia. Wirid kita dunia siang malam. Yang miskin dunia, yang kaya lagi lah. Dunia, kaya dan bergaya. Itu punya kerja dia. Ya, sebab itu kita kena bersyukur pada orang miskin. Sebab apa? Dengan adanya orang miskin, maka Allah tahan musibah. Ya. Allah tahan. Allah datangkan rezeki sampai sekarang. Musibah yang datang pun tidaklah musibah yang membinasakan. Musibah yang boleh kita menghadapinya. Tenang, lapang, aman. Boleh lagi berjalan, keluar, pergi kedai kopi, minum. Walaupun COVID-19. Ya. Tengok Nabi SAW sebut pada kita. Orang miskin macam mana? Ya. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kamu hanya mendapat pertolongan dan rezeki. Kamu ni Allah bagi pertolongan dan rezeki. Ya, dengan sebab adanya orang-orang yang lemah dari kalangan kamu. Orang lemah tu siapa? Fuqara wal masakin. Mereka lemah. Mereka yang boleh nasi. Orang kaya tak banyak. Ya. Kalau ikut Pareto principle dia kata apa? 20 control 80%. 20% yang kawal 80%. Orang kaya 20%. Yang miskin tu 80%. Dia yang menguasai. Ya. Begitu juga dalam hadis disebut innama yansurullahu hazil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di antara mereka. Siapa orang lemah tu? Iaitu dengan doa, solat dan keikhlasan mereka. Ni orang lemah apa ni? Orang lemah yang bertakwa. Orang miskin. Tengok para sahabat Nabi SAW. Mereka miskin tapi mereka adalah orang yang sangat bersegera. Enthusiasm. Sangat dia bersungguh-sungguh. Berkemahuan keras. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan pada Allah. Ya. Dan istimewa orang miskin ni nanti di negeri akhirat tu di dunia. Dengan sebab dia kita terjaga oleh Allah Ta'ala. Allah angkat, tahan. Ya. Di negeri akhirat kata Nabi SAW, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghdiyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 am. Orang-orang fakir daripada kaum muslimin akan memasuki syurga. Ya, sebelum orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin selama setengah hari, iaitu 500 tahun. Di dunia Allah uji dia dengan kesusahan, nikmat dunia. Tengok orang kaya, ya sepenuhnya jadi orang kaya. Bebas ke sana kemari. Diuji dengan musibah, tak ada kesan apa pun dia. Makan seperti itu juga. Bahkan bertambah lagi dia makan. Waktu orang susah. Waktu PKB, nikmat dia. Nak apa semua order je. Sekejap lagi Grab hantar. Sekejap lagi dia Food Panda hantar. Apa saja nak makan semua ada. Tak pernah dia. 7 tahun pun boleh tahan lagi dia. Harta dia tak habis. Orang miskin, jangankan 7 tahun. 7 bulan. 7 hari. 1 hari pun tak boleh bertahan dia. Catu makan dia. Ya, jadi Allah balas dia kesusahan dia di dunia. Dengan syarat dia bertakwa. Masuk syurga 500 tahun lebih dulu pada orang kaya. Dan menikmati syurga 500 tahun. Ya, baru orang kaya masuk. Ini hadis sahih. Ya. Jadi orang kaya kamu jangan dengki dengan orang miskin. Kalau kamu dengki dengan orang miskin, kau minta kepada Allah jadi orang miskin yang bertakwa. Tak sanggup kan? Tak sanggup. Ya. Jadilah orang yang kaya bertakwa. Ya, tolong orang miskin, tolong orang susah. Ya, apatah lagi orang-orang yang sangat memerlukan. Tak luar harta kamu, bahkan Allah akan ganti. Tapi jangan niat pula bersedekah ni agar jadi kaya. Itu tak kena. Kita bersedekah bukan untuk kaya. Kita bersedekah bukan untuk kaya dunia. Allah bagi balik. Kita sedekah 100 dapat 1000. Bukan. Itu salah ajaran. Ada orang kaya seperti itu. Salah. Kita bersedekah sebab apa? Satu, dia adalah perintah Allah. Yang kedua, untuk apa? Ya, untuk membantu orang-orang susah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah.
Yang ketiga untuk apa? Agar Allah ampuni dosa kita. Yang keempat, agar Allah selamatkan kita daripada bakaran api neraka. Sebab apa? Harta itu nanti kalau tak digunakan seperti itu akan dibakar kita ini. Ya, baik. Jadi ini adalah ya tentang faedah betapa ya orang-orang miskin ya bersungguh-sungguh ya dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan mereka di negeri akhirat. Jadi pelajaran juga daripada hadis ini adalah yaitu jangan kita sekali-kali yang menghina ya, menyakiti ya, dan jangan juga kita melupakan orang-orang miskin. Ya, kerana orang miskin jasa mereka besar pada kita. Walaupun jasa mereka pada kita bukan dalam bentuk wang. Ya, tapi jasa mereka dalam bentuk apa? Asbab mereka Allah tahan azab. Allah murahkan rezeki, Allah tetap turunkan rezeki. Tu. Dan sebenarnya orang kaya tu dia kaya disebabkan oleh siapa? Orang miskin. Istilah orang miskin ni dengan orang kaya, itu orang kaya. Macam mana dia boleh kaya? Dia ada syarikat, dia ada kilang. Yang bekerja dengan dia siapa? Orang susah. Betul kan? Pekerja operator tu, orang kaya ke operator? Tak kaya, gaji dulu 900. Sekarang kerjaan gaji minima 900. Cuba fikir orang gaji 900. Macam mana dia nak hidup? Nak bayar sewa rumah. Nak bayar minyak motor dia pergi kerja. Makan minum. Orang bujang pun tak lepas 900 kalau ikut di zaman sekarang. Dia ada anak, ada isteri, tapi dapat dia berjimat dia. Ya, bayangkan kita yang toki kilang ni. Bukan 900 gaji kita, barangkali 90,000, 900,000 sebulan. Pendapatan kilang kita tu. Tolak-tolak bersih tinggallah katakan 100,000. Ya. Itu baru kilang kecil, SME. Kalau yang besar juta-juta. Ya, jadi jangan kedekut dengan pekerja kamu. Bila kamu untung, bagilah keuntungan kamu tu balik kepada pekerja kamu. Biar dia gembira. Ni berkira. Ya. Dan yang lebih jahat, istihar. Kamu dia rugi dah ni, COVID. Padahal untung. Dia kata rugi. Ajak lagi kau dapat dah kerugian. Tidak sekarang akan datang. Allah pasti akan bagi. Sebab apa? Menipu. Satu perkataan kamu tu doa. Untung kamu kata rugi. Dengan tujuan supaya kamu tak bagi imbuhan, bonus. Jangan kedekut. Sebab dia itulah kita kaya. Ingat, harta kita nak bawa ke mana? Patutnya seorang yang memiliki syarikat, tugas dia adalah untuk mengkayakan pekerja dia yang susah tadi tu. Angkat darjat. Dan kalau dia kaya pun tak akan dapat kalahkan kamu kaya. Betul kan? Seronok tak? Kalau pekerja kita semua ada rumah. Tu. Misi dia yang pertama adalah saya nak pastikan semua pekerja saya ni memiliki rumah. Rumah kau murah pun tak apa. Yang penting mereka ada rumah, tak lagi menyewa. Ni bagus. Pemimpin yang bertakwa. Luar biasa. Kemudian setiap nak masuk sekolah ni tanya siapa yang perlukan bantuan. Pekerja-pekerja dia yang perlu bantuan. Anak-anak nak beli baju sekolah, nak beli buku sekolah, beg sekolah. Anak ramai. Operator ni ramai anak. Pekerja dia ada 10 orang. Tanya berapa kau perlu, gaji berapa, simpanan ada berapa sekarang, tak cukup. Okey, kira-kira semua. Nanti bos belikan baju, bagi anak-anak buat baju. Nampak tak? Angkat kesulitan pekerja dia. Pekerja dia, bukan orang lain pun. Apa akibat? Pekerja dia syukur, ya Allah murahkanlah rezeki. Ya, panjanglah usia bos kami dan keluarganya. 20 orang yang sama, pasti. Sebab apa? Gembira dia. Ni tidak sebaliknya, kedekutnya bos gitu. Kita kerja dah 10 tahun sini. Gaji ciput aja, tak apa, kita syukur ada pekerjaan. Bagi bonus pun tak. Duk istihar rugi aja. Padahal kita tengok dia hidup makin mewah, kereta bertukar tiap-tiap tahun. Kalau rugi takkan begitu. Pekerja pun cerdas. Jadi kita ni orang kaya ukur dah. Kita dah cukup dah harta kita. Kenapa kita nak menimbul lagi? Bagi balik pada pekerja. Bagi pada mereka, biar mereka kaya. Supaya dengan itu mereka pula akan boleh memperkayakan orang lain. Ni cuba fikir begitu. Inilah perniagaan yang berkat. Kita. Ya, kamu dah bayar gaji dah 900. Overtime lagi dapat 2,000. Cukup lah. Cuba kau duduk kat tempat dia tengok. Sanggup ke 2,000 gaji? Tak kan? Tu bagi. Bagi 2 bulan gaji. Kita dapat untung 10% sudah. 90% untung tu bagi pada pekerja. Ni pahala ni. Esok di negeri akhirat masuk syurga kita. Ya, dengan doa lagi daripada pekerja kita. Kemana-mana pun pekerja kita pergi. Bagus bos tu. Macam ni. Bos soleh.
Alim. Tiap-tiap bulan ada kuliah. Bos panggil penceramah datang. Solat berjamaah sama-sama. Tiap waktu solat, waktu zuhur, waktu asar, suruh pekerja berhenti solat. Bukan takat itu juga, jaga lagi kemaslahatan kami. Walaupun gaji kami sikit, tapi kami menikmati. Kesusahan kami bos tanya. Sampai keluarga kami pun bos tahu. Anak ni anak tu. Luar biasa tak orang betul? Kebanyakan bos tak. Peduli apa aku? Bukan urusan aku. Urusan aku di pejabat aja. Ini sungguh. Ya, orang-orang seperti ini menempah bahaya di negeri akhirat. Ini belajar daripada hadis ni. Tengok Nabi SAW ajar tentang ya, hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa. Kaya bertakwa, miskin pun bertakwa. Maka dua-duanya memberi nilai ya, di sisi Allah di negeri akhirat. Jadi Nabi SAW berikan berita gembira. Jadi apa berita gembira Nabi SAW itu terhadap pengaduan para sahabat Nabi SAW miskin ini? InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti. Ya, InsyaAllah kita akan sambung untuk siri kedua. Ya, hadis yang sungguh agung. Hadis yang sungguh ya, merupakan peringatan yang sangat jelas terhadap khususnya orang kaya dan juga orang miskin. Hendaklah kita menjadi ya, kedudukan kita di sisi Allah sama. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu, ya, orang kaya ke, orang miskin ke, berpangkat ke, tidak berpangkat ke, pemimpin ke, yang dipimpin, ialah yang bertakwa kepada Allah. Dan itulah yang kita hendaknya berusaha ketika kita hidup di dunia, agar kita mendapat gelaran daripada Allah, hamba-hambanya yang bertakwa. Sungguh hadis ini yang memberikan peringatan, memberikan ya, kesedaran kepada kita kesemuanya ya, tentang betapa agungnya wasiat Nabi SAW terhadap pengaduan daripada para sahabat Nabi SAW yang miskin. Ya, mereka dengki bukan dalam urusan dunia, dan itulah yang sewajibnya kita miliki pada setiap diri kita. Tapi mereka dengki melihatkan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah. Semoga kita menjadi seperti para sahabat Nabi SAW yang dipaparkan di dalam hadis yang ke-25 ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berberkah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah jadikan hati kita tamak dengan amal-amal soleh. Tidak tamak dengan ya, urusan keduniaan yang boleh membawa kita kepada kelalaian, sehingga habis masa kita yang bernilai diperuntukkan untuk mengejar dunia. Mengejar dunia itu ibarat orang yang mengejar bayang-bayang. Sampai bila-bila pun tak akan tertangkap bayang-bayang itu. Ya, pengejar dunia ni seperti orang yang melihat ya, fata morgana di tengah padang pasir pada tengah hari yang sangat panas. Dianggapnya air dikejar, tapi bukan air, rupanya fata morgana. Jadi hidup ini di dunia adalah fata morgana. Jangan tertipu dengan fata morgana itu. Ya, dapatkanlah air yang hakiki, air yang sejati yang dapat menghilangkan dahaga, yaitu dengan amal-amal soleh. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Segala kekurangan, kesilapan, itulah sifat manusia. Ya. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. Ya, semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita nanti ke dalam syurga ya, bersama dengan orang-orang kaya yang bertakwa, bersama dengan orang-orang miskin yang bertakwa. Ya, bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah kaya ke miskin? Miskin, zuhud. Ya, Masya Allah. Ini ulama yang walk the talk. Ya, lead by example. Ya, dapat bersama dengan Nabi SAW. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa fil jannah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.